أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Lebih-lebih lagi bila kita nak mentadabbur Al-Quran, dengan kesihatan yang Allah beri, ia akan memudahkan lagi sesi tadabbur pada hari ini insya-Allah taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita dah pun sampai pada halaman yang ke-565 ya. Jadi tuan-tuan, saya nak mohon tuan-tuan supaya boleh buka dengan lebih awal ya, iaitu halaman 565 di mana kita masih lagi di dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Macam-macam cerita kalau kita lihat ni, insya-Allah kita akan jelaskan satu persatu sebentar lagi. Dan alhamdulillah tuan-tuan, seperti biasa saya ditemani oleh sahabat saya Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat Ustaz hari ni? Betul, baik, sihat. Alhamdulillah. Hari ni tak ada batuk-batuk apa semua ya. Alhamdulillah makin sihat so alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ni boleh kita bawa lagu apa Ustaz? Insya-Allah nanti. Insya-Allah. Ke saya boleh request lagi? Insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan, kita mulakan majlis ilmu kita dengan doa ringkas terlebih dahulu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk like dan share Facebook kita kerana kebaikan yang kita dapat pada hari ini kita patut kongsi bersama dengan rakan-rakan yang lain. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu sinopsis untuk halaman yang ke-565 iaitu untuk bahagian yang awal itu adalah menceritakan tentang tanda bagi orang yang suka bersumpah dan menghina. Dan kita juga akan menceritakan tentang kisah para pemilik kebun dan sia-sianya hasil usaha orang kafir. Dan kemudian kita akan menceritakan sedikit tentang ganjaran bagi orang bertakwa dan nasib mereka tidak sama dengan orang yang berbuat maksiat ya tuan-tuan. Jadi insya-Allah untuk kita nak mulakan sesi tadabbur kita insya-Allah pada hari ini, saya nak mohon terlebih dahulu daripada Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan. Kali ni panjang sikit ya Ustaz, boleh ya? Insya-Allah. Okey. Bolehlah pernafasan tu insya-Allah tak ada masalah lah. Untuk Ustaz saya rasa pernafasan tu masya-Allah tabarakallah tidak ada masalah. Nak mohon daripada Ustaz untuk baca daripada ayat yang ke-16 sehinggalah ayat yang ke-33. Boleh? Okey. Baik, silakan Ustaz. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Arif Musa, pentadabbur kita, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, penonton-penonton pencinta Al-Quran semua. Moga-moga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dapat sama kita masih lagi dalam surah Al-Qalam. Tak panjang mana surah ni, lebih kurang 2 muka surat, lebih kurang 2 muka surat begitulah, lebih sikit. Dan kita berada pada muka surat 565, ayatnya pendek-pendek. Saya percaya
cik-cik kat rumah tak ada masalah lah hari ni nak follow Ustaz T baca hari ni. Ya. Ayat pendek-pendek kalau tidak. Tapi saya yang panjangnya bila baca seorang-seorang yang pasak, yang baca mujawab, yang taranum tu je. Baca murattal yang sederhana tu, insya-Allah kita cuba cari wakaf-wakaf yang dapat sama-sama kita ikutilah. Alhamdulillah. Dan kita akan baca pada ayat 16 hingga 33. Kan ayat 34 lepas tu dah cerita benda yang lain pula. Jadi kalau ikut jadi sudut wakaf tu dia ada banyak wakaf yang Ustaz ada tu ya. Ya, ada wakaf hasan, ada wakaf kafin, ada wakaf tam. Yang paling tinggi tu kita kata wakaf tam lah, yang sempurna, mana ayatnya tidak ada kaitan dengan selepas itu. Maka kita berhenti pada ayat 33, ayat 16 hingga 33. Jom sama-sama kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله Sadaqallahul Azim. Nanti dia akan kami berikan tanda pada belalainya. Sesungguhnya kami telah beri mereka musyrikin Makkah bala sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun daripada kaum yang lalu
ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Sanasimuhu 'alal khurtum ayat yang ke-16 tuan-tuan menceritakan tentang salah seorang daripada pembesar Quraisy yang dinamakan sebagai Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah. Yang mana kalau kita nak faham ayat ini, kita perlu melihat terlebih dahulu pada halaman yang ke-564. Di mana Allah menyebut an kana dha mali wa banin. Di mana adakah hanya kerana dia mempunyai harta dan anak-anak, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya dia berkata ini adalah dongeng-dongeng orang yang dahulu. Al-Walid ibn al-Mughirah ni tuan-tuan, seorang yang sangat kaya, antara pembesar Quraisy yang mana tersangat kaya, dan dia ada ramai anak-anak. Jadi Allah mengatakan di sini, adakah hanya kamu rasa kamu berkuasa, kamu rasa kamu ada anak-anak yang ramai, kamu berhak untuk menolak ayat-ayat kami? Tunggulah, sanasimuhu 'alal khurtum, ayat yang ke-16. Tunggulah nanti kami akan berikan tanda pada hidungnya. Tapi dinamakan di situ khurtum, bermaksud macam belalainya lah, ya. Di mana apa yang dimaksudkan, Al-Walid ibn al-Mughirah ini akan Allah kenakan sesuatu pada hidung dia, ya, yang mana ia akan di dunia akan nampak kesan dia, dan juga di akhirat akan nampak juga tanda pada wajah dia bahawa dia dari kalangan ahli neraka. Diriwayatkan bahawa Al-Walid ibn al-Mughirah ni di dalam peperangan Badar, dia telah terkena, orang kata apa, libasan lah pada bahagian hidung dia, dan kesan tu ada sehinggalah dia mati, kan. Dan selepas kematian dia juga, nanti bila mana dia dibangkitkan, Allah akan letakkan juga tanda kehinaan pada wajahnya. Kerana apa? Kerana dia berasa diri dia terlampau bagus, sehingga dia menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sanasimuhu 'alal khurtum. Jadi ini tanda bukan sahaja di dunia, bahkan tanda juga di hari akhirat. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala nak membawakan satu perbandingan, di mana ada dahulu, pada zaman dahulu ada ashabul jannah, ya, iaitu pemilik kebun-kebun. Dikatakan pemilik kebun-kebun ni duduk di satu perkampungan yang berdekatan dengan Sana'a di Yaman, ya. Iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin, ketika mana mereka bersumpah bahawa mereka ingin memetik hasil kebun tersebut pada pagi hari. Ni apa cerita dia ni tuan-tuan? Cerita dia sebenarnya, pemilik kebun ni sebenarnya pemilik dia adalah ayahnya dulu dia ada kebun, yang mana daripada kebun tersebut dia akan menyara ahli keluarga dia. Kemudian kalau ada lebihan daripada hasil kebun tersebut, maka hasil itu akan diberikan kepada fakir dan miskin. Jadi ayahnya itu adalah seorang yang baik hati, seorang yang banyak memberi infak. Jadi ayahnya, dia tengok dahulu hasil kebunnya, dia ambil terlebih dahulu apa yang mencukupkan untuk nafkah anak-anaknya, kemudian yang lebih itu diberikan kepada fakir dan miskin. Tetapi ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ayahnya meninggal dunia. Maka anak-anaknya pada ketika itu, mereka inginkan kebun itu untuk mereka sahaja. Mereka mula berkata, ayah kita dulu tak berapa nak cerdik. Sebab apa? Sebenarnya hasil kebun yang lebih itu bagi kat kita juga. Buat apa duk bagi kat orang-orang miskin? Kan? Jadi mereka membuat satu perancangan untuk apa? Untuk memetik hasil kebun itu pada pagi hari, pagi-pagi, supaya apa? Supaya tak ada orang miskin yang sempat untuk datang minta, kita dah selesai. Itu dia. Itu yang disebutkan id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Kami akan memetik hasilnya pada pagi hari. Wala yastathnun. Di situ disebut tetapi mereka tidak menyisihkan ataupun tetapi mereka tidak mengucapkan insya-Allah. Okey? Itu satu pendapat. Ada pendapat lain yang mengatakan bahawa mereka tidak memberikan hasil kepada orang kafir daripada awal. Maksudnya dia kata la yasrimunnaha musbihin, kita nak memetik semua hasil ni. Dua kesalahan yang dia buat. Kesalahan pertama adalah dia tidak mengucapkan insya-Allah, dan kesalahan yang kedua daripada hasil ni, dia tidak meletakkan satu bahagian untuk orang-orang yang miskin. Semua dia nak bolot kat dia seorang je, ya. Itu dia. Itu nampak sangat dia punya apa tu, kita kata sifat tamak. Sifat tamak yang melampau, kan.
fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Maka apa yang berlaku kerana sifat tamak yang mereka tunjukkan, kerana keazaman mereka untuk mengambil semua apa yang Allah berikan kepada mereka, apa yang Allah buat, Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kebun itu dengan bencana sehingga ketika mana mereka sedang tidur. Maksud dia orang-orang pemilik kebun tu semasa mereka sedang tidur, tanpa mereka sedar, Allah menghancurkan segala apa yang mereka ada daripada kebun tu. Hasil usaha bertahun-tahun Allah menghancurkannya dalam satu malam. Fa asbahat kasarim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gelita. Fatanadaw musbihin, lalu pada pagi keesokannya mereka saling memanggil sesama sendiri, anirdu ala harthikum in kuntum sarimin, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Maksudnya dibangun pagi, mereka tidak sedar apa yang telah berlaku pada malam hari kerana Allah menghancurkan kebun itu dalam keadaan mereka tidak sedar. Jadi bila mana mereka bangun pagi, mereka bersemangat, kan, suka, kan, bersemangat, fatanadaw, mereka panggil, jom kita nak pergi ambil buah, macam tu, kita nak pergi ambil buah, kena ambil awal supaya apa? Alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Itu ayat yang ke-24 tu. Kerana apa? Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Jadi mereka bertolak nak pergi ke kebun tu, yatakhafatun, senyap-senyap, supaya apa? Tidak ada orang sedar. Ini orang kata memang tak nak bagi kat orang lah, kan, tak nak ada orang miskin nampak. Mereka memang nak bolot semua harta itu sendiri. Wa ghadaw ala hardin qadirin, ayat yang ke-25, dan berangkatlah mereka pada pagi itu dengan niat hendak menghalang orang-orang miskin. Falamma ra'auha qalu inna ladallun, namun ketika mana mereka melihat kebun mereka, apa yang mereka kata? Sesungguhnya kami dari kalangan orang yang sesat. Maksud dia macam mana? Bila mana mereka dah berazam nak pergi ambil hasil tu, pagi-pagi mereka pergi, bila sampai kat kebun dia tengok, mereka melihat kebun mereka itu dah hancur. Jadi mereka kata, kita dah sesat rasanya ni. Kebun kita bukan kat sini, cuba tengok tempat lain. Mungkin kebun kita kat tempat lain kot. Ini bukan kebun kita, sebab dah tak ada rupa kebun dah. Tak ada rupa kebun, semua benda dah hancur. Inna ladallun. Kemudian bila mana mereka lihat betul-betul, baru tersedar, ya Allah, inilah kebun kita. Bal nahnu mahrumun, kan, bahkan kita telah dihalang untuk mendapat apa yang kita nak. Qala awsatuhum, maka ketika itu berkatalah antara adik-beradik tu yang paling cerdik di kalangan mereka, yang paling berakal di kalangan mereka, alam aqul lakum laula tusabbihun, bukankah aku telah katakan kepada kamu, kan, bukankah lebih baik jikalau kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam erti kata, bukankah lebih baik kamu bertasbih, kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu infakkan apa yang Allah berikan kepada kamu, kan? Maksudnya masa mereka sedang berbincang sama mereka nak bolot semua harta tu, ada seorang sebenarnya yang cerdik. Yang seorang ni dah kata awal-awal, jangan buat macam tu, jangan buat macam tu, kan? Sebab tu dia kata di sini, alam aqul lakum laula tusabbihun, kan? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Lalu mereka tersedar daripada kesilapan mereka. Apa yang mereka ucapkan? Subhana rabbina. Kan tadi abang dia ataupun antara salah seorang adik-beradik tu kata, bukankah lebih baik kamu bertasbih? Maka mereka terus bertasbih. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami dari kalangan orang-orang yang zalim. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatalawamun. Maka ketika itu mereka mulalah salah menyalahkan antara satu sama lain. Mulalah kata, ni idea engkau lah yang pandai-pandai cakap. Yang sebelah sana pula kata, aku cakap je yang kau pergi dengar Afsal. Jadi mereka mulalah salah menyalah antara satu sama lain. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka mulalah menyesal dan menunjukkan, wah, celakalah kita, sesungguhnya kita dari kalangan orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Dan mereka berkatakan, mudah-mudahan Tuhan memberikan gantian dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sesungguhnya kita mengharapkan keampunan daripada Tuhan kita. Dikadzalikal azab, maka itulah azab di dunia. Wala adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Dan azab di hari akhirat itu lebih besar jikalau mereka menyadarinya. Jadi daripada kisah ini tuan-tuan, banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Antara dia adalah, dengan kita kufur nikmat,
maka Allah boleh membinasakan nikmat tersebut. Hanya kerana sifat tamak kita, Allah boleh menghancurkan apa yang kita ada. Dan yang kedua, apa yang kita boleh faham, nasihat para ulama. Sebab tadi kita sebutkan, ada di kalangan mereka yang cerdik pandai, yang menyuruh mereka supaya kembali kepada Allah, yang menyuruh mereka supaya bertasbih kepada Allah. Bermaksud di situ, kita sebagai umat Islam kena mendengar kata-kata para ulama. Nasihat para ulama ni penting, bukan hanya untuk kejayaan di akhirat, bahkan kejayaan di dunia. Kalau kita mendengar nasihat-nasihat para ulama yang mana mereka ini mengambil mutiara-mutiara daripada Al-Quran dan Sunnah, kalau kita mendengar nasihat mereka dan mengamalkannya, insya-Allah kita juga akan berjaya. Insya-Allah kebun yang kita ada sekarang ni insya-Allah akan berkekalan. Bukan sahaja berkekalan di dunia, bahkan insya-Allah kebaikan kebun tersebut kita boleh bawa ke alam akhirat. Kena banyakkan berinfak lah tuan-tuan. Di dalam ayat ini, di dalam kisah ini mengajarkan kepada kita agar kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dan kita boleh lihat di sini bagaimana pemilik kebun ini, bila mana mereka telah melakukan maksiat, mereka terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka memohon daripada Allah untuk menggantikan apa yang mereka telah hilang. Itu satu akhlak yang perlu kita ada. Bila mana kita melampaui batas, maka kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat terlebih dahulu perkataan pilihan kita untuk hari ini, iaitu kalimah sarama. Itu disebutkan pada ayat yang ke-20 tadi, ayat yang ke-20 dan juga ayat yang ke-17. Minta maaf, ayat yang ke-17 ya, id aqsamu la yasrimunnaha musbihin sarama, ia bermaksud mematikan, memutuskan dan memotong. Dan ia disebut sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran. Yang dia merujukkan di sini, ayat ini mengatakan bahawa mereka bila nak pergi memotong, musbihin maksudnya mereka nak memotong pada pagi hari, pagi-pagi tu sebelum ada orang fakir miskin sedar, cepat-cepat mereka nak ambil. Jadi kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mereka ini sama seperti orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah Allah dah berikan pelbagai nikmat. Mereka ada Kaabah, mereka ada keamanan, mereka ada macam-macam. Kan, tetapi jikalau mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah mampu untuk menghilangkan segala nikmat orang-orang kafir itu. Yang tadi Al-Walid Ibn Mughirah yang rasa diri dia banyak anak, banyak harta, ingat hebat sangat. Allah kata, kalaulah kamu tidak bersyukur, nescaya Allah boleh menghilangkan segala apa yang kamu ada dalam satu malam sahaja, sebagaimana yang telah berlaku pada pemilik-pemilik kebun tersebut. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Ini adalah petikan daripada ayat yang ke-34 yang insya-Allah akan dimulakan sebentar nanti, dan sudah pasti cerita tentang kenikmatan ataupun syurga, perkara-perkara yang seronok ini menjadi berita gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Moga-moga kita digolongkan dengan golongan orang-orang yang bertakwa yang menjadi penghuni syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time. Kita nak belajar tajwid sikit pada hari ini. Kita nak fokus pada ayat yang ke-20 Jelaskan sebutan ataupun huruf-huruf dalam sifat huruf dalam ayat ini. Ayat ke-20, fa asbahat kasarim.
Kalau sahabat-sahabat semua ingat, kita pernah contohkan ayat faqad dhalla. Jadi kesalahannya sama, iaitu kalau faqad dhalla tenggelamkan dal, kesalahannya iaitu memasukkan dal dalam dad, bunyi seakan faqad dhalla. Sepatutnya kita baca dengan izhar, jelaskan dal mati itu faqad dhalla. Sini juga seakan serupa, yang mana yang mati itu huruf ta, fa asbahat, huruf ta. Ta bukan qalqalah, bukan fa asbahat ka, bukan itu. Ta di huruf hamas, angin. Maksudnya kalau kita letak tangan kat depan mulut ni, kita dapat rasa angin dia daripada makhraj tu keluar. Dan huruf ta ni huruf yang lemah. Kenapa huruf ni menjadi kesalahan yang biasa dilakukan? Kerana huruf ta ni memang huruf ta ni huruf yang lemah bertemu dengan huruf yang kuat, kaf selepas tu, maka mudah untuk berlaku kesalahan di situ. Maka sini bacaan kita baca dengan menjelaskan ta itu dimatikan, dibunyikan jelas matinya. Fa asbahat kasarim, fa asbahat kasarim. Jangan baca fa asbahat kasarim. Ta tu mana ta? Ta tak ada dah. Tak ada dah ta. Mana ta tu? Ta dah masuk dalam kaf. Tak boleh masuk dalam kaf. Sebab tu dalam tulisan ta tu di mati tu diletak pula tanda mati di atas, dan tidak ada sebarang tanda sabdu di atas huruf kaf, menandakan ta tu mesti dijelaskan bunyi matinya. Maka huruf ta ni ada hamas kan, bila mati kita kena keluarkan lagi lah huruf hamasnya. Fa asbahat kasarib. Kalau kita baca dengan nak cepat-cepat, memang dia mudah nak berlaku kesilapan. Fa asbahat kasarib, fa asbahat tak boleh. Kita baca dengan dijelaskan ta tu mati, bunyikan suara ta yang mati tu, barulah kita sebut huruf kaf. Kalau soalan tanya kenapa jadi mudah berlaku kesalahan kat sini Ustaz? Sebab huruf ta yang mati ni huruf yang lebih lemah berbanding berjumpa dengan huruf yang kuat. Maka kita hati-hati sebut satu-satu biar jelas hurufnya. Fa asbahat kasarim. Wallahu a'lam. Betul. Okey, terima kasih Ustaz. Memang bila Ustaz jelaskan tentang fa asbahat ni, daripada tadi sebenarnya saya duk praktis juga. Memang susah sebenarnya rasa. Memang agak susah. Fa asbahat kasari, fa asbahat kena ada sikit tu kan. Memang mungkin saya pun mungkin biasa buat kesalahan yang sama lah rasanya. Saya kena perhatikan lebih. Terima kasih Ustaz. Tolong jelaskan. Jazakumullahu khairan katsiran. Jadi bukan tuan-tuan saja di luar yang belajar, saya pun sebenarnya tengah belajar tajwid ya dengan Al-Fadhil Ustaz kita. Terima kasih Ustaz. Okey, insya-Allah alhamdulillah kita dah sampai pada ayat yang ke-34 yang mana kita akan menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa dan juga perbezaan yang jelas antara orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat maksiat ya. Okey, tetapi terlebih dahulu saya nak mohon daripada Al-Fadhil Ustaz untuk membaca ya daripada ayat yang ke-34. Kalau tadi kita dah tarik panjang, ini ada diskaun sikit Ustaz. Diskaun sikit. Jadi mohon daripada ayat yang ke-34 sehinggalah ayat yang ke-42. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih doktor yang sentiasa bersemangat untuk memberi kefahaman kepada kita semua tentang ayat-ayat yang dibaca. Sama-sama kita jadikan pedoman, panduan dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk ayat ke-34 hingga 42. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن
لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Sadaqallahul Azim. Ayat yang ke-34, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Jadi tuan-tuan, kalau sebentar tadi kita menceritakan tentang bagaimana ashabul jannah, iaitu tuan-tuan kebun, iaitu pemilik-pemilik kepada kebun itu, bagaimana mereka dengan rasa tamak yang mereka ada, mereka inginkan semua hasil itu untuk diri mereka. Sehingga sampai ke satu masa Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kebun mereka. Kan? Akhirnya apa yang berlaku, mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendeknya antara pengajaran yang penting yang kita telah sebutkan sebentar tadi adalah kepentingan kita bersedekah. Di mana kalau kita bersedekah, insya-Allah nikmat yang kita ada pada hari ini, insya-Allah dia akan berterusan. Jadi jangan sangkakan kita sedekah itu nikmat itu akan hilang. Tidak, insya-Allah nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia, bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Saya teringat kata-kata ulama yang terdahulu, kalau pada satu masa mereka ada satu katakanlah ada satu nikmat, kemudian datang kepada mereka orang miskin, ya, orang miskin yang datang meminta. Para ulama yang terdahulu, apa yang mereka rasa pada ketika itu? Mereka rasa gembira. Bahkan mereka mengatakan marhaban biman yanqulu daruna biman yanqulu maluna min darin ila dar. Selamat datang kepada siapa? Kepada orang yang akan memindahkan harta kita daripada satu alam ke alam yang lain. Nampak tak bagaimana mereka, persepsi mereka, pandangan mereka pada perbuatan sedekah. Iaitu bila mana kita ada harta, contoh tuan-tuan ada RM10, macam mana RM10 ni nak bawa ke alam akhirat adalah dengan bersedekah. Bila tuan-tuan bersedekah RM10 tu, insya-Allah RM10 tu akan berpindah ke alam akhirat dan dia akan berganda. Jadi itu yang saya suka pada kata-kata ulama yang terdahulu, iaitu marhaban biman yanqulu malana min darin ila dar. Selamat datang kepada orang yang akan memindahkan. Siapa orang tu? Orang miskin tu. Orang miskin tu, dialah yang akan memindahkan. Kerana dia, bila kita sedekah pada dia, harta kita berpindah daripada satu alam kepada alam yang lain. Jadi bila mana kita menceritakan tentang kebun tadi, tentang kenikmatan, dan tambahan pula ia cerita ahli kebun ni dibandingkan dengan ahli Makkah, kerana ahli Makkah pada ketika itu ada banyak nikmat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pada ayat yang ke-34, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu di sisi Tuhan mereka syurga yang penuh dengan kenikmatan. Syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau kita rasa nikmat atas dunia yang kita nak sangat tu, harta kita yang kita nak pegang untuk kita saja, kan? Jangan kita lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan untuk orang-orang yang bertakwa itu syurga yang penuh dengan kenikmatan melebihi segala nikmat apa yang kita nampak di atas dunia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Yang bermaksud ayat yang ke-35, apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, iaitu orang-orang kafir. Okey. Apa yang berlaku? Pada zaman dahulu, orang-orang musyrikin mengatakan kepada Nabi SAW, apa yang dia kata? Dia kata, kamu lihat Muhammad, di atas dunia ni Allah berikan kepada kami apa? Dia berikan kepada kami kelebihan. Kami ada kelebihan kuasa, kami ada kelebihan harta, banyak kelebihan yang kami ada. Dan semestinya bila kami mati,
kami juga akan ada kelebihan-kelebihan yang lagi banyak daripada kamu. Itu apa yang disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyebut, Allah menurunkan ayat afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Adakah kami akan memberi layanan kepada orang muslim sama seperti orang yang berdosa? Semestinya lah berlainan. Tak sama. Orang Islam telah disebutkan di dalam banyak-banyak ayat yang sebelum ini, kita akan memperoleh, terutama sekali di dalam surah yang baru kita tafsir, tak adalah baru sangat, dalam bulan lepas rasanya, di dalam surah Al-Waqi'ah diceritakan bagaimana nikmat yang Allah sediakan untuk orang Islam, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan juga dalam banyak-banyak ayat tentang bagaimana azab yang disediakan untuk orang-orang penghuni ahli neraka. Jadi ayat ini membatalkan satu idea yang mengatakan agama ini semua sama. Tak sama tuan-tuan, tidak ada agama sama. Kita tidak boleh kata tak apa, semua agama bawa pada kebaikan. Tak boleh macam tu. Semua agama nanti bila mana diorang mati, ataupun mana-mana orang agama lain bila dia mati, Allah lagi tahu apa yang nak buat. Allah boleh berikan mereka syurga juga. Tak ada, takkan sama. Kan? Kerana ia jelas tertulis di dalam Al-Quran. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan memberi layanan yang sama kepada orang Islam sebagaimana kami berikan kepada orang yang berdosa? Malakum kaifatahkumun. Ini kita nak sebut juga pada orang-orang yang ada pemikiran macam ni. Bagaimana kamu berfikir macam tu? Bagaimana kamu boleh membuat keputusan yang macam tu? Apa yang membawa kamu, apa memberikan inspirasi kepada kamu untuk bercakap dengan kata-kata sebegitu? Kan, kita sedang merujuk pada pluralisme lah semestinya, kan, yang mana tak apa, masuklah agama mana pun asal beragama. Betul. Kan? Lepas tu kalau mati nanti, kalau baik masuk syurga juga. Tak boleh. Jadi itu yang Allah tegur. Macam mana kamu boleh sampai macam tu? Kan? Macam mana kamu boleh sampai kepada keputusan yang macam tu? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Kamu ada ke kitab yang Allah turunkan yang kamu belajar daripada kitab tersebut? Innalakum fihi lama takhayyarun, yang mana daripada kitab itu kamu ambil ayat-ayat yang mana memberikan bukti kepada apa yang kamu sebutkan. Jadi penting, di dalam Islam tidak ada benda sebegini rupa. Di dalam Islam, akidah kita disebutkan dalam banyak-banyak ayat, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah agama Islam. Dan barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang mati tanpa memeluk ataupun kembali kepada agama fitrah ini, nescaya dia akan berada di dalam neraka yang Allah sediakan. Inilah yang apa yang Allah sampaikan di dalam kitab. Jadi kerana itu, bila mana orang musyrikin Makkah dia cuba membawa pemikiran macam ni. Jadi pendek kata, menarik juga ya Ustaz. Rupanya pluralisme ni bukan baru. Bukannya baru. Maksudnya daripada zaman dulu lagi ada pemikiran macam ni. Sebab tu orang kata pemikiran yang batil ni syaitan bawa merentasi generasi. Jadi pemikiran yang batil kalau dulu ada, syaitan akan bawa kepada generasi-generasi yang lain. Sebenarnya sama aja. Jadi sebab tu bila mereka berpegang kepada ajaran syaitan, kita perlu berpegang kepada ajaran Al-Quran. Kemudian disebut amlakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun, pada ayat yang ke-39. Apakah kamu memperolehi janji-janji yang diperkuatkan dengan sumpah daripada kami? Adakah Allah berikan apa-apa wahyu kepada kamu supaya kamu boleh katakan yang semua agama ni sama? Kamu boleh mengambil keputusan apa sahaja mengikut kehendakmu. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyalah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil itu. Am lahum syuraka falyatu bisyurakaihim in kanu sadiqin. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang sefahaman? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar. Jadi di dalam ayat ini Allah dengan secara jelas bukan sekadar orang kata apa, menghancurkan kefahaman itu, tidak. Bahkan Allah menghina lagi, seolah-olah menghina orang-orang yang mempunyai fahaman begitu. Allah mencela mereka. Dengan dalil apa yang kamu bawa? Apakah bukti-bukti yang kamu bawa untuk mengatakan semua agama itu sama?
Kan? Kerana Allah sangat marah tentang benda ni. Sebab apa? Sebab apa kita kena letak satu batasan dalam hal ini? Kerana apa? Kerana dengan akidah sebegini, orang Islam akan mula mengambil acuh tak acuh dengan Islam. Kan? Nanti bila mana adanya ajaran sebegini, nanti orang Islam kita akan kata apa? Tak apalah, saya rasa tahun ni saya nak tukar agama. Agama semua sama. Ya. Saya rasa saya nak tukar agama. Tahun ni saya nak jadi, contohlah dia jadi Nasrani. Tahun depan boring dengan Nasrani, test agama lain tengok. Tahun lain tukar lagi agama lain. Sebab sama. Jadi kerana itu tidak boleh. Hanya kerana kalau kita keluar daripada, kalau kita murtad, nescaya tidak ada lagi, orang kata kalau kita mati atas murtad, maka tiada lagi jalan yang selamat bagi kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan di sini, yauma yukshafu an saq. Ingatlah pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat nanti, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Menarik ayat ini Ustaz. Di hari akhirat nanti, yauma yukshafu an saq, di situ bila mana segala kesusahan, bila mana segala kesusahan dibongkar pada hari kiamat nanti, kan, pada masa itu orang-orang yang beriman, Ustaz, kullu mu'min, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yabqa man kana yasjudu fi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Di hari akhirat nanti, orang-orang bila mana kesusahan tu telah jelas, semua benda telah terbongkar, orang-orang yang beriman di kalangan orang mukmin dan juga mukminah akan bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang-orang yang kafir, mereka nak sujud, bukan tak mau sujud. Sebab ialah bila hari akhirat segalanya akan terbongkar, segalanya akan menjadi jelas. Barulah pada hari itu jelasnya kebenaran Islam. Pada masa itu orang-orang kafir pun nak cuba bersujud, kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan mereka untuk sujud. Nabi SAW menyebut dia punya belakang tu, belakang orang kafir tu seolah-olah dia menjadi straight, dia tidak boleh nak tunduk. Hanya orang-orang yang pernah sujud atas dunia, hanya mereka yang boleh sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian hari, di hari akhirat. Jadi untuk orang-orang kafir, maka jelaslah di situ mereka adalah dari kalangan ahli neraka kerana mereka tidak boleh nak bersujud. Jadi kita ambil peluang ni lah tuan-tuan, memperbanyakkan sujud semasa kita hidup. Perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Perbanyakkanlah solat. Tambahan pula tuan-tuan, bila kita banyak bersujud, kan, saya nak fokus pada sujud ni sebab disebutkan dalam ayat ini, wa yud'auna ila sujud, dan mereka disuruh untuk bersujud tetapi mereka tidak mampu. Kita tidak mahu menjadi golongan sebegini. Jadi kita perbanyakkanlah solat kita semasa di dunia. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, orang-orang yang bersujud ni, bila mana dia meninggal, orang-orang yang banyak bersolat ni, bila mana mereka meninggal, langit dan bumi akan menangisi mereka. Allah. Itu yang kita nak, Ustaz. Allah. Di mana bila kita meninggal, langit dan bumi akan menangisi. Bumi pula, bumi mana yang kita bersujud tu, bila kita pergi meninggal dunia, kita mati, bumi tu akan menangisi pemergian kita. Sebab apa? Sebab kita tidak lagi boleh bersujud di atasnya, kan? Sebab kita dah meninggal, kan? Jadi sebab itulah kita kata perbanyakkanlah solat, perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sampai satu masa nanti bila mana kita disuruh untuk bersujud, kita tak mau untuk bersujud. Mungkin kita boleh ambil juga daripada ayat ini bahawa dalam keadaan kita sihat ni walafiat, maka solatlah dengan sesempurna yang boleh, kan? Sujud betul-betul. Janganlah tunggu nanti bila kita dah sakit, kan, dah agak dah tak boleh bongkok, belakang ada mungkin slip disc ke apa ke, kita tak tahu, kan? Bila kita dah tua ni macam-macam penyakit datang, kita dah tak boleh nak sujud, kan? Duduk sembahyang pun kena sembahyang duduk, nak tunduk dah tak boleh tunduk. Itu dah jadi satu masalah. Jadi sementara kita masih sihat, perbanyakkanlah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita lihat resolusi kita untuk halaman 565 pada hari ini. Yang pertama, tidak lupa mengucapkan insya-Allah pada perkara yang belum berlaku lagi. Yang kedua, sentiasa ucapkan tasbih dan beri infak atas rezeki yang dimiliki kepada orang yang memerlukan. Dan yang ketiga, segera bertaubat dan mengharap keampunan setelah tersedar daripada kesilapan. Sekarang kita berdoa
agar Allah Subhanahu wa taala lebih memberkati sesi tadabbur pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ta'attafa bil 'izzi wa qala bih, subhana dzil fadli wan ni'am, subhana dzil majdi wal karam, subhana man labitha al majda wa takarrama bih, subhanalladzi ahsa kulla shay'in 'ilmuh, subhanallah walhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak kepada semua untuk terus kita sentiasa suburkan majlis ilmu kita dengan Al-Quranul Karim, dan saya mengajak semua juga untuk sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga dapat memberi sesuatu dan manfaat untuk ummah, dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time pada malam ini dan esok pagi, sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang dalam My Quran Time, baca faham amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.